Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira dalam 15 minit MMTV, edisi 12 Oktober 2022. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN bersetuju mengangkat tema utama manifesto iaitu kestabilan dan kemakmuran dalam mendapati pilihan raya umum ke-15 nanti. Setiausaha Agung BN Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tema berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN yang berlangsung di Menara Data On di Kuala Lumpur malam semalam. Mesyuarat sama turut mencapai kata sepakat pengukuhan BN dengan penawaran polisi pro-rakyat dalam usaha memastikan kebajikan rakyat diperkasa selain kedaulatan negara terus terpelihara. Dalam pada itu, Dewan Tertinggi BN turut mencapai persetujuan mengetengahkan calon baharu yang boleh diterima, disenangi serta mempunyai nilai boleh menang. Tambah beliau lagi, mesyuarat berkenaan turut mengarahkan jentera parti membuat persediaan menghadapi PRU 15 sama ada di peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Penyandang kerusi Parlimen Klang, Charles Santiago, memfailkan saman pemula terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR susulan pembubaran Parlimen yang dibuat kemarin. Charles memfailkan saman pemula itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam dengan menamakan Ismail Sabri, Kerajaan dan SPR sebagai responden bagi menghalang pilihan raya umum diadakan. Berdasarkan salinan saman pemula yang difailkan, Charles menuntut supaya satu deklarasi bahawa kuasa yang terletak pada Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 55/2, Perlembagaan Persekutuan hanya boleh dilaksanakan mengikut perkara 40/1 dan /1A. Charles turut menuntut satu deklarasi bahawa defendant ketiga iaitu SPR tidak mempunyai asas undang-undang untuk mengambil apa-apa langkah mengadakan PRU termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeluaran mana-mana writ bawah Seksyen 12 Akta Pilihan Raya 1958 dan pengeluaran sebarang notis bawah Peraturan 3/1 Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981. Dalam masa yang sama, Charles turut menyertakan affidavit sokongan yang antara lain menyatakan antara fakta menyokong saman pemula berkenaan termasuk banjir yang melanda pada Disember 2021 serta bantahan parti-parti yang tidak bersetuju dengan pelaksanaan dalam situasi ketika ini. Persoalan sama ada Dun Perak akan dibubarkan atau sebaliknya masih menjadi tanda tanya apabila Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah belum memberi perkenaan berhubung perkara tersebut bagi membolehkan PRU 15 diadakan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Mohamad berkata, sebarang ketetapan mengenai permohonan untuk pembubaran Dun Perak akan diumumkan selepas Sultan Perak berkenan untuk membuat keputusan. Perkara itu dititahkan Sultan Nazrin semasa Sa'arani menghadap baginda di Istana Kinta pada pukul 2.30 petang tadi bagi menyembah warka permohonan pembubaran Dun Perak untuk pertimbangan baginda. Sementara itu, mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan bagi membincangkan keputusan pembubaran Dun Pulau Pinang sedang berlangsung petang ini. Mesyuarat yang bermula sejak pukul 3 petang itu dihadiri Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeok. Seorang guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan mencederakan anak muridnya sehingga patah kaki kanan pada 3 bulan lalu. Tertuduh Ahmad Mushidin Abdullah 37 tahun membuat pengakuan tidak bersalah selepas dibacakan di hadapan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa mencederakan anak murid lelakinya yang berusia 9 tahun dengan mengangkat dan menghempas mangsa ke atas kerusi kayu sehingga patah kaki kanan. Ahmad Mursyidin didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Magistrate Engku Nurul Ain membenarkan tertuduh dibebaskan dengan wang jaminan RM4,000 dan seorang penjamin serta menetapkan sebutan semula kes pada 17 November depan.
Kosmo 14 Julai lalu melaporkan seorang ibu mahu pembelaan terhadap anak lelakinya berusia 9 tahun yang didakwa dicederakan tertuduh hingga patah kaki pada 6 Julai lalu. Saya Fatin Kumai Salam di Institut Perubatan Respiratory Kuala Lumpur. Saya gembira dapat membantu mereka dalam membuat tuntutan dan satu kepuasan bagi saya apabila tuntutan yang dihantar diluluskan. Cabaran yang dihadapi terlalu banyak dan salah satunya apabila berurusan dengan pesakit yang emosinya kurang stabil. Proses tuntutan memang mudah dan senang dipahami. Cuma bagi sesetengah peringkat umur, ia agak sukar buat mereka. Tetapi dengan adanya kios My Salam, sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk memahami proses tuntutan My Salam. Kita kembali lagi. Penceramah selebriti pencetus Ummah PU Azman atau nama sebenarnya Azman Shah alias didakwa di Mahkamah Seksyen Seremban atas 5 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 remaja lelaki pada bulan Februari dan Julai tahun ini. PU Azman 41 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Datin Surita Buding. Berdasarkan 3 pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa remaja lelaki berusia 17 tahun dengan cara melakukan perbuatan kelucahan melampau. Selain itu, tertuduh turut berdepan 2 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa remaja lelaki berusia 16 tahun 10 bulan. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga disebat. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan memulakan projek rintis pelabelan menu agar maklumat kalori setiap makanan dipaparkan di kafeteria dan restoran mulai tahun depan. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, sebagai permulaan projek itu akan dilaksanakan di kafeteria dan restoran sekitar Putrajaya sebelum ia diperluaskan ke seluruh negara. Ketika ini, bahagian pemakanan KKM sedang mengenal pasti kafeteria dan restoran yang akan mengambil bahagian dan bagi memudahkan projek pelaksanaan projek ini, maklumat pemakanan juga akan disediakan KKM. Khairi berkata projek rintis yang dijadualkan berjalan sekitar 6 bulan hingga setahun itu akan dinilai sebelum dasar pelabelan menu makanan diputuskan sama ada diwajibkan atau sebaliknya. 28 maut akibat taufan Julia membadai Guatemala dan El Salvador berikutan hujan lebat pada Isnin lalu. Menurut Agensi Pencegahan Bencana Guatemala, 5 orang maut selepas sebuah lereng bukit runtuh dan menimbus rumah mereka di wilayah Alta Verapaz. Di wilayah Huehuetenango di Mexico, 9 orang disahkan maut termasuk seorang askar yang terkorban ketika melakukan kerja menyelamat. Dalam kejadian berasingan, pihak berkuasa El Salvador memaklumkan bahawa 5 askarnya terbunuh susulan kejadian tembok runtuh di sebuah rumah iaitu lokasi di mana mereka mendapatkan perlindungan di bandar Comayuca. Seorang lelaki askar dilaporkan cedera. 2 lagi disahkan maut di bandar Guatajagua, timur El Salvador selepas hujan lebat menyebabkan dinding rumah mereka runtuh. Kejadian hujan lebat yang mengakibatkan air sungai melimpah mendorong El Salvador mengisytiharkan darurat dan membuka 80 pusat perlindungan. Berita seterusnya. Majlis Pertabalan bagi Pemerintah Baharu United Kingdom dijadualkan berlangsung di Westminster Abbey 6 Mei tahun depan. Kenyataan dikeluarkan Istana Buckingham turut memaklumkan pada majlis itu juga jumlah tetamu akan dikurangkan dari 8,000 sebelum ini kepada 2,000. Kenyataan ini juga turut menarik perhatian apabila timbul spekulasi durasi majlis pertabalan itu akan dipendekkan bagi mengurangkan perbelanjaan istana. Pada majlis itu, Raja Charles III akan ditabalkan dalam upacara keagamaan yang dijalankan oleh Justin Welby, Ketua Biskop Canterbury, dan Raja Permaisuri Camilla akan turut ditabalkan bersama suaminya.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Indeks pengeluaran perindustrian IPP melonjak 13.6% pada bulan Ogos 2022 berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam satu kenyataan berkata, perkembangan IPP disumbangkan oleh sektor pembuatan iaitu 15.2%, elektrik 10% dan perlombongan 8%. DOSM memaklumkan pertumbuhan bagi industri berorientasikan domestik disumbangkan terutamanya produk tembakau dan pembuatan kenderaan bermotor, trailer dan semi-trailer. Sementara itu, peningkatan industri ekspor pula didorong oleh pembuatan komputer, elektronik dan optikal, pembuatan kok dan produk petroleum bertapis. Walau bagaimanapun, IPP bagi tempoh Januari hingga Ogos 2022 merekodkan pengembangan 7.5% berbanding dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya. Berita seterusnya. Data Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB menyatakan inventori minyak sawit Malaysia pada akhir September melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh hampir 3 tahun, didorong peningkatan dalam pengeluaran mengimbangi ekspor yang kukuh. Stok simpanan meningkat 10.54% dari Ogos kepada 2.32 juta tan, tertinggi sejak Oktober 2019, iaitu lebih tinggi daripada ramalan Reuters sebanyak 2.27 juta tan. Pengeluaran minyak sawit mentah meningkat untuk bulan keempat berturut-turut di tengah-tengah musim menuai puncak, meningkat 2.6% kepada 1.77 juta tan. Dalam pada itu, ekspor meningkat 9.25% kepada 1.42 juta tan, tertinggi sejak September 2021 apabila pembeli utama India mempercepatkan pembelian menjelang perayaan Deepavali pada akhir Oktober. Selain itu, ekspor minyak sawit pula merosot sebanyak 23%, namun diskaun minyak sawit berbanding minyak pesaing akan menarik pembelian destinasi dari China, Kesatuan Eropah, Pakistan, Bangladesh dan negara-negara Asia Barat. Berita seterusnya. Setelah mengambil kira perubahan angin monsun Lee Tua di Langkawi 2022 dirancang dengan teliti bagi memastikan perlumbaan tidak terjejas seandainya banjir melanda negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Human Voyage Shahazirin Abdul Hamid, pihaknya mempunyai pasukan pemantau untuk melihat laluan dan telah membuat persiapan mengelak laluan yang berkemungkinan banjir. Selain itu, perbincangan dengan beberapa agensi kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memastikan laluan di setiap peringkat juga berjalan dengan lancar. Pada masa yang sama, penganjur memberi jaminan tidak akan berlaku kelewatan dalam pembayaran hadiah wang kemenangan buat para pemenang untuk edisi kali ini dengan hadiah berjumlah RM800,000 menjadi habuan sepanjang 8 peringkat perlumbaan. Kita ke berita sukan. Juara Liga Super musim ini, Johor Darul Takzim JDT mempamerkan kebangkitan sebelum menang 4-1 menewaskan Sang Kenari pada aksi Liga di Stadium Sultan Ibrahim semalam. Penyerang kebangsaan Syafiq Ahmad muncul wira Harimau Selatan apabila 2 gol jaringannya pada babak kedua membantu pasukan mengutip 3 mata sekaligus mengheret klub lamanya Kedah Darul Aman KDA-FC kalah buat kali keempat berturut-turut. Separuh masa pertama menyaksikan KDA-FC mendahului perlawanan dengan ledakan gol pertama dari Ronald Ngah menerusi sepakan lambung, namun bersambung pada babak kedua, JDT mengandalkan serangan bertali arus dengan jaringan 2 gol dari Berson dan 2 lagi dari Syafiq Ahmad. Sementara itu, di babak akhir perlawanan menyaksikan JDT yang mempamerkan kebangkitan dengan menang bergaya 4-1 menewaskan Sang Kenari. Sebagai penutup 15 minit MMTV, hari ini saksikan laporan cuaca esok, Khamis 13 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Nur Alwani Zafira. Assalamualaikum dan salam sejahtera.